Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Fadil kita ya. Saya Haji Faizal dari orang kuat MZ Holding dan seluruh pegawai, pengarah-pengarah daripada MZ Holding. Terima kasih kepada Rustia penganjur, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tak tahu nak mulakan dengan apa, tuan. Saya kan pandai ceramah pula. Kena pula duk dengar bunyi aiskrim tu. Duk memanggil-manggil aiskrim tu. Mana dia, tang mana ni tuan, duk bunyi loceng aiskrim tu. Sampai tak tahu nak kata apa ni. Nampak betul ya? Bagaimanakah ku mula dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan. Tiap madah berkisah, tiap wajah bererti. Manakah ilhamku? Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir 1000 tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan? Di saat begini aku merindukan. Berhelai-helai surat terbiar di depanku, tak dapat aku utuskan. Ku ramas semua dan ku buangkan jauh dari pandangan. Lalu aku kesal, ku kumpul semula, tak dapat ku bayangkan apa yang ku rasa. Andai engkau tahu gelora hatiku, pastikan kau sahut jeritan batinku. Dengarkanlah. Sambung ni. Baik tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang saya hormati, nak menyanyi pun kena cari yang halal. Nak berlakon pun kena cari yang halal. Nak buat apa pun kena cari yang halal. Dan halal dalam dunia ni terlalu banyak. Yang haram ni sikit ya. Tapi sayang tuan-tuan, kadang-kadang orang tak nampak yang halal. Yang duk perhabis, yang duk perembat, yang duk perbesak, yang haram. Makanan yang halal bersepah, yang haram-haram ni sikit ya. Minuman yang halal ni banyak. Yang haram tu yang memabukkan saja, arak dan seumpama dengan dia. Yang haram tu sikit je, babi. Babi contohnya lah yang Allah sebut dalam Quran. Tapi yang kadang-kadang yang haram tu orang cari juga. Yang haram tu yang riba, yang rasuah, yang tak disembelih dan yang sama waktu dengan dia. Yang halal banyak orang cari yang haram. Baru ni Tuan Haji saya jumpa dengan satu perempuan. Dia minta saya tolong ubatkan dia sebab dia ketagih makan babi. Lah, harga sungguh. Ayam ada, ikan ada, sotong ada, udang ada. Tak, dia cari babi. Tuan-tuan oi, sebab tu saya suka bila kita sebut babi dengan bahasa moral lazah. Baru nampak geli tu. Babi. Ni macam tu. Ni apa ni? Natang babi. Baru macam tu. Tapi kadang-kadang orang tak mau sebut babi. Khinzir, engkau. Ada pula yang melunakkan babi tu. Babi. Mana sedap tuan-tuan sebut babi. Babi sungguh. Tak, dia kena sebut babi sungguh. Macam tu. Baru menimbulkan kemoral lazahan dia tu.
Saya tanya pada dia, yang kau gatai pergi makan babi tu pasal apa? Dia kata kawan-kawan satu office lah yang bukan Islam, duk ajak dia pergi makan lunch. Duk mula-mula kedai mamak, kemudian kedai Melayu, kedai mamak, nasi campur. Satu hari dia kata, jomlah makan kedai kita orang, ada yang halal. You janganlah makan yang haram, you ambil lah yang halal punya ada. Oh ada ya, pergi lama-lama, duk semeja. Makan, you makan babi lah, I tak boleh makan lah. Sedap lah. Cubalah, tak maulah, tak boleh, Islam tak boleh. Lama-lama cubalah, banyak, sedap. Dia pun rasa ustaz lah rasa sedap. Aduh, tuan-tuan bayangkan babi masuk gicak. Tolonglah ustaz. Dia sampai beli babi simpan dalam ti air. Astaghfirullahalazim. Tabiat tuan-tuan. Itu satu hal. Satu lagi ustaz bawa isteri dia mengandung. Duk mengandung ustaz, mengidam Tuan Haji. Dia kata, ustaz tolong jampi ustaz buat ayak penawar ke apa ke ustaz. Saya tanya pasal apa? Isteri saya ni, zaujah saya ni ustaz mengidam. Saya kata biasa mengandung mengidam. Tak, mengidam dia pelik. Mengidam apa? Nak makan babi. Lah. Kalau tak makan pun tak apa, lalu kedai cik tak duk gantung babi, duk tengok babi warna merah tu pun jadilah. Astaghfirullahalazim. Akak pergi tengok ayam pun tak apa, pergi tengok itik pun tak apa. Yang dia kata dia teringin, terliuk, dia mengidam. Dia tengok. Tuan-tuan oi, akak-akak yang mana duk mengidam tu, mengidam pun kena hak halal. Jangan duk kira hak nafsu. Nafsu ni semua tengok seronok dah. Tambah-tambah syaitan pula, inna nafs la ammaratun bisu. Bila sebut nafsu saja dia akan mengajak kita untuk buat jahat, termasuklah mencari yang haram. Sedangkan talabul halal itu, mencari yang halal merupakan suatu kewajipan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan yang saya hormati, bila sebut halal, dia bukan setakat ada dalam makanan, dia bukan setakat halal dalam minuman, dia juga adalah halal dalam pakaian. Hari ini baju yang saya pakai sama dengan baju ni. Sama pula Tuan Haji dengan baju kopi ala Kazim. Lah, mahal dengan baju ni. Ni kopi ala Kazim tu pun gambar saya kat depan tu, siap dengan baju keladi. Ni nama dia baju keladi tuan-tuan. Lawa baju ustaz, baju saya ni semua orang bagi tuan-tuan. Kepiah orang bagi. Ni baju orang sedekah. Spek mata sendirilah. Cincin ni pun orang bagi, jam saya ni pun orang bagi tuan. Kasut sendiri. Hidup dengan subsidi saya ni. Setakat ni isteri orang tak bagi lagi. Wallahu a'lam tuan. Ada juga ustaz yang main ustaz. Dia kata ustaz, saya janda lama lah. 40 tahun lah. Okey. Saya nak kahwin ustaz. Tahniah lah kak oi. Kak lah umur apa? 64 tahun. Kak dah jumpa ada orang dia. Dah ustaz. Kak rasa dia boleh bimbing kak ke syurga. Oh. Orang mana kak? Ustaz lah. Astaghfirullahalazim. Kak tahu ada umur saya berapa? Tahu, dia kata ustaz. Ustaz muda banyak pada kak. Tapi kak boleh terima. Walaupun umur ustaz muda pada kak, kak tak kisah. Kak boleh terima. Saya kata memang kak boleh terima. Saya tak boleh terima kak. Tapi kalau 26 saya fikirkan tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Pakaian ni pun kena cari hak halal. Macam kita hari ni orang laki-laki pakai sutra. Tak boleh. Orang laki-laki boleh pakai sutra setengah kata ulama. Besak dia 4 jari ni dia. 4 jari je besak kain tu. Orang tanya saya, ustaz, jari Arab ke jari ustaz? Sudah tuan-tuan. Kena jari Afrika tu dia punya besar. Saya kata hak boleh pakai ni contohnya terkoyak. Baju kita terkoyak, kena striker ke apa ke, pi ambil kain sutra sampai tang sini. Hak tang koyak tu sebesar 4 jari, ukurnya harus. Yang tu kalau main sebesar tapak kaki tak payahlah.
Ustaz, saya tak pakai sutra, tapi saya jual kain sutra, boleh tak? Harus. Hang bukannya pakai, hang jual. Macam orang laki-laki, dia jual barang mah. Dia tokey mah, kedai mas Ustaz Kazim. Harus. Bukan dia pakai mas. Silakan. Silakan. Dia jual emas. Macam Ustaz lah. MZ hari ni contohnya, buat jual telekung. Telekung MZ. Harus. Yang tak bolehnya yang jadi model Tuan Haji. Model telekung. Telekung duk pakai. Tak boleh lah. Sebab dia memakai pakaian perempuan. Sebab itu tak boleh menyerupai lelaki yang si perempuan. Dan si lelaki tak boleh menyerupai perempuan. Cari yang halal. Yang kedua, yang halal itu apa? Warisha. Pakaian perhiasan. Orang perempuan nak bertindik di telinga, tak apa. Silakan. Suami dia kata, leha weh, hang cocoklah subang, aku suka hang tengok pakai subang. Hak jenis besar otak sini. Duduklah rumah, pukul 11 malam, tu dia subang. Tu. Oh, lawa dia kata. Jalan-jalan ke dapur, terseradung dengan paku. Tercabut tu dalam telinga. Harus untuk suami dia. Tapi hari ni ada orang perempuan, dia cocok di hidung ni kan, buat tindik di hidung. Lah. Yang tu boleh tahan lagi. Ada yang cocok di lidah, bertindik di lidah. Dia cakap-cakap kita, dia buat keluar lidah. Tu dia subang. Astaghfirullahalazim. Yang tu tak boleh dekat. Hari ni orang kita ada yang tindik di lidah, ada perempuan yang tindik di pusat. Jalan masuk supermarket, tu dia pusat. Hang ni bangsa apa? Kaum apa? Agama apa? Islam tak bagi tu. Islam tak bagi wala tusrifu. Jangan melampau-lampau. Walaupun dia halal, jangan melampau. Makan tu halal, tapi jangan melampau. Sebab itu dalam Islam dia ada satu lagi perkataan halalan tayyiba. Halal satu, baik satu. Dia bukan halal saja. Macam tadi subang telinga. Subang telinga ni harus halal. Tapi kalau dia cocok subang ni dekat 20, tak boleh. Dah menyerupai kaum lain. Yang cocok di pusat ni tuan-tuan, tu dah memburukkan tubuh badan. Tak jangan. Yang saya kata harus bagi perempuan hanya cocok di subang di telinga. Satu saja. Jangan melampau. Buat sampai 20 subang. Yang tu dilarang. Yang hidung, jangan. Yang di pusat, jangan. Yang di lidah, jangan. Ada hak dia. Yang ketiga, tuan-tuan yang saya hormati, halal di dalam pendapatan. Halal dalam pekerjaan. Pakcik bela apa? Pakcik bela lembu. Halal. Mana lembu pakcik? Lembu pakcik tak tahu. Sagi dia balik. Bila dia balik? Dia maghrib dia balik. Oh gitu. Dia dengar orang bang dia balik. Oh pandai. Yang orang pula asyik bang keluar rumah pergi market. Bertemu dengan lembu tepi tengah jalan. Yang lembu balik ke kandang, hak orang keluar kandang. Tu yang lembu duk geleng kepala. Bodoh, kadang-kadang balik entar. Bila kita tanya dekat dia, pakcik bagi makan lembu dengan apa? Tak bagi makan apa. Kok suka dia. Lembu tu pergi makan pokok orang, lembu tu pergi makan pokok bunga orang, lembu tu pergi makan rumput laman rumah orang, lembu tu masuk dalam rumah orang, lembu tu makan kain. Dia makan kain tuan-tuan, seluruh dalam. Tuan-tuan pernah tengok? Seluruh dalam makcik leha tu, duduk bersidai, lembu tu main tengok, dia ambil dia makan, ngap. Makcik leha kata, abang oi, siapalah duk curi spender cek. 2 lai dah hilang. Toyol kau orang minyak ni bang. Berjampi siang malam, sejak daripada hari tu Tuan Haji, makcik leha tu, sidai spender dia dalam bilik ayak. Takut orang curi. Bila buat korban, sembelih lembu tu, 2 lai jumpa. Tukang lapar tu. Ni spender siapa? Lembu je. Sudah tuan-tuan.
Abang bela lembu, tapi abang bagi makan lembu abang dengan pokok orang. Masya Allah. Jadi tak halal abang. Serupalah tuan-tuan duduk meniaga ni. Ni, tuan-tuan duduk meniaga ni. Contoh, kadang-kadang penganjur ni dia bagi 2-3 poin ya. Kita pula pakai poin banyak. Dia bagi 3, kita pakai 7 poin. Duk ada 3-4 lagi ni. Ni nak cocok tang mana ni, nak cocok tang mana ni. Lah tuan-tuan, dia cocok-cocok tang mana ada tepap dia bagi sekali. Dia pergi ambil hak daripada mana tak tahu. Dia hidupkan perniagaan dia menggunakan elektrik curi. Subhanallah. Ada tuan-tuan yang dia buat penyambungan haram daripada TMB, yang membuat sambungan haram daripada air, syarikat air. Nama dia mencuri air, nama dia mencuri supply. Bagaimana dia nak dapat 100% perniagaan dia halal kalau ada unsur-unsur yang haram di dalam pekerjaan dia? Sebab itu tuan-tuan, pastikan ianya menjadi halal. Jangan ada haram dan jangan ada syubhah dalam bisnes. Okey, jangan ada unsur syubhah. Nabi kata, siapa yang terlibat dengan syubhah, dia boleh terlibat dengan benda yang haram. Waqa'a fi syubhah, waqa'a fil haram. Siapa yang terlibat dalam benda syubhah, dia boleh terlibat juga dalam benda yang haram. Satu hari, Tuan Haji, saya pergi Hong Kong. Dulu lah pergi Hong Kong. Bila pergi Hong Kong, demam lah dah dekat hotel. Yang pembantu saya ni pula, bila mereka tengok saya demam, saya kata kat mereka, hampa mai ni apa pergi jalan lah. Pergi lah. Aku duduk sini tak apalah lagi, aku pergi demam. Aku demam, hampa tak berjalan, kesian kat hampa pula. Pergi lah ikut. Saya duduk dalam hotel tak apa. Duduk seorang-seorang demam. Mai lapak tu Haji oi. Lapak pula dah. Saya pun turun cari makanan di Hong Kong. Bila tengok tang manalah kedai halal, tak berani nak makan. Tengok yang ni tulis halal. Halal ke? Hak tukang masak tu bangsa depa jugalah, tapi dia tulis halal. Aku nak makan tak makan, nak beli tak beli. Lah masuk kedai serba neka. Macam kita sini 7E tu lah lebih kurang tu. Masuk segi tanya dekat budak 2 orang hak duk jaga. Saya tanya, mana dia barang halal kedai awak? Ada tak barang awak kedai makanan halal? Dia tanya kat kawan dia, "Syang mana?" Dia cakap macam tu. Dia kata, "Apa tuan?" Saya kata dia, halal food, halal product. You know what I mean halal? Mesti nak marah dah. Ada. Dia tak tahu menentang apa halal. Saya pun melilau dalam kedai dia, duk cari mana dia hak halal, mana dia hak halal. Jumpa produk Malaysia halal dalam kedai dia tu. Alhamdulillah, boleh aku minta ke darah. Aku lapar ni. Saya beli tuan-tuan, saya pergi dekat dia. Saya kata, you see, halal, you know, halal. Macam mana? Dia tanya kawan dia, astagfirullah. Tak usah kira halal, janji aku beli. Sebab tu tuan-tuan, di antara benda yang paling penting, nak tak nak kita kena ada. Apa dia? Halal. Status halal. Yang ni, nombor 1 ni. Kalau kita beli barang tu tak ada halal, tak payahlah, walaupun sedap. Tadi saya singgah dekat R&R tadi, dekat Melaka ni. Nak bawa bekal, nak main berjalan di Sungai Petani ni. Saya suka dengan roti tu. Suka dengan roti tu. Dalam dia ada kacang hijau lah, apalah, biskut apa tau. Saya teringat masa saya kecil-kecil dulu, saya makan benda tu. Bila saya belek, ada halal. Tapi halal dia, main tulis sendiri. Bukan halal yang diiktiraf. Sedap macam mana pun, suka macam mana pun, saya letak balik biskut tu.
Tak suka saya. Sebab saya ragu-ragu. Saya tak apa nak yakin dengan benda tu. Walaupun namanya macam nama orang Melayu punya syarikat, Rasa Sayang nama dia. Kadang-kadang namanya nama orang kita, tapi saya tak apa nak confident, tuan-tuan. Sebab itu kita bersyukur di Malaysia ni ada satu jabatan, ada majlis agama, jabatan agama yang ambil berat tentang makanan kita, yang masuk dalam perut kita, iaitu adanya status halal, adanya logo halal. Jadi kalaulah peniaga-peniaga kita ni ada status halal ni, tuan-tuan, pasaran dia boleh sampai keluar negara. Macam saya tadi pergi ke Hong Kong, saya kena cari makanan halal. Kalau saya hari itu saya pergi ceramah di Jepun, Ustaz. Orang panggil saya di Kobe, di Jepun. Tak apalah yang uruskan saya tu orang kita, orang Indonesia. Jadi dia bawa saya restoran orang kita lah, orang Islam, orang Pakistan. Tapi saya ni, yang mereka bawa tu ialah makan tengah hari, makan malam. Ni hak kudak-kudak. Saya ingat sampai sekarang, tuan-tuan, bila saya ceramah di Jepun, mereka buat dekat masjid. Saya berjalan kaki dengan penganjur. Tang mana masjid hampa? Aku tak nampak pun masjid hampa. Jalan-jalan dia kata sudah sampai. Mana masjid? Bawah tanah. Astaghfirullahalazim. Masjid mereka kena turun bawah tanah tu. Macam ni lah lebih kurang lapang dia. Separuh kita punya kemah ni, ini masjid. Allah, tuan-tuan. Kita sekarang bersyukurlah, daripada jauh nampak dah lambang masjid. Daripada jauh nampak dah kubah masjid. Daripada jauh nampak dah imarah masjid. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena bersyukur. Kita boleh buat ibadat dengan senang. Khususnya di negeri Kedah ni. Kalau kita tak imarahkan masjid, tak datang surau, siapa lagi nak datang, tuan-tuan? Tempat orang lain nak semayang jadi susah. Tempat orang lain nak semayang jenuh cari. Tempat kita tak payah susah-susah, mailah semayang. Begitulah kita di tempat lain nak dapat daging halal susah. Saya pergi beberapa kali di Australia, Ustaz. Nak dapat daging halal tu kena cari berpuluh kilometer, booking baru dapat daging yang disembelih oleh orang kita. Nak dapat daging halal berjalan jauh. Tapi kita alhamdulillah, tuan-tuan, hak ayam pun kita dapat halal, hak daging pun kita dapat halal. Jadi pastikan benda yang kita nak dapat halal tadi ni, tuan-tuan, dapat halal daripada orang yang berautoriti. Saya satu hari saya ceramah di belah-belah Batu Gajah, di Perak, Batu Gajah. Saya tengok restoran bukan Melayu, tulisan pun tulisan depa, nama pun nama depa, tulisan pangkah-pangkah apa semua. Saya tengok orang kita ramai masuk makan mi dalam dia. Makan mi rebus dalam dia. Saya tengok aja. Tak ada ke yang betul-betul halal, apa nak betul ke darah ni. Saya nak balik ke kampung saya di Ipoh tu, tempat tinggal saya. Ada orang kaki lima duk jual naik motor, naik basikal roda 3, main buka stall, orang bukan Melayu. Yang duduk makan tu orang kita. Makan sungguh, tuan-tuan, sedap. Satu hari Jabatan Agama pergi serbu. Yang di Batu Gajah pun dia pergi, hak gerai tepi jalan pun dia pergi. Dalam mi rebus dia tu ada tulang babi. Yang kita duk sumbat dalam perut ni, benda hak ada tulang babi rebus, nak bagi manis. Kuah mi rebus dia tu. Penguat kasar tanya pada nyonya tu, apa pasal you bubur tulang babi? Ini orang Islam makan macam mana? Dia kata, saya meniaga untuk orang saya. Apa pasal you all punya datang makan? Saya meniaga untuk orang saya punya. Yang you all datang apa pasal? Ini saya punya masak. Ini saya punya kedai. Apa pasal you all datang? Menung buka puasa tu.
Sikap kita ni tuan-tuan, tak ambil berat tentang halal dan haram. Kemudian dia mula mengadu anak dia melawan. Dia mula mengadu anak dia benak. Dia mula mengadu anak dia tak hormat dia. Dia mula mengadu anak dia tak sembahyang. Dia mula mengadu hidup dia tak tenteram. Nak tenteram, nak seronok belajar apa? Kalau makanan yang masuk dalam perut kita adalah benda yang tidak halal, tuan-tuan. Yang ni yang kita takut. Tuan-tuan duk tengok tu. Ada makanan jajan yang kita duk makan berapa lama dah. Rupanya dibuat daripada lemak babi. Nama apa ada, kuih apa tu. Budak-budak sekolah dapat benda tu. Kadang-kadang kita pi kenduri kahwin, dalam beg goodies tu dia bubuh benda tu. Pasal murah. Dia bubuh benda tu, dia bubuh coklat, dia bubuh ni, kita pun buat balik bagi ke anak. Rupa-rupanya tuan-tuan, keluar baru ni dia kata ada lemak babi dalam roti hak tu. Dah berapa lama dah tuan-tuan kita duk buat jadi goodies orang menikah. Rupa-rupanya ada lemak babi di dalam dia. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu kita minta kepada penganjur, minta kepada peniaga-peniaga kita, khususnya di negeri Kedah. Jom minta status halal. Insya-Allah pasaran yang akan kita dapat, dia boleh menjelajah sampai ke Jepun, sampai ke negara-negara lain yang mana mereka nak makanan halal yang masuk dalam negara mereka. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, halal daripada segi hukum. Hukum mesti halal. Hari ini tuan-tuan, orang mencipta daging tiruan. Telur tiruan. Daging lembu tiruan. Nak dapat lembu susah, mahal. Dia orang ambil daripada lembu yang masih hidup, dia orang ambil bahan DNA ke apa, lemak ke dalam daging lembu tu, mereka buatkan dalam makmal, menghidupkan daripada lembu tadi, dia jadi daging tiruan. Padahal benda yang diambil daripada lembu, waktu tu lembu tu masih hidup, itu bukan halal, tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan ada seekor lembu belakang rumah? Abang, makanan tak ada ni, pergi cari Zat. Carilah apa pun, dia pergi belakang rumah, dia ambil pisau, dia potong ekor lembu. Gini buat balik ke dapur. Hoi buat balik. Abang ambil mana ekor lembu ni? Lembu kita. Bila abang sembelih? Nak sembelih apa? Kita berdua nak makan. Abang potong tak ekor je. Lepas tu, makan ekor je lah. Nak sembelih pasal apa? Abang, lembu tu hidup lagi, abang potong ekor dia. Lah kita nak ambil berdua, kita makan. Bukan satu kampung. Tu nama dia bangkai. Tu nama dia najis. Hang kena sembelih lembu tu, baru hang boleh ambil ekor dia. Bukan main potong ekor dia. Masa lembu duk menggeliat sakit. Tak boleh. Itu haram tu, tuan-tuan. Hari ni, kalau orang yang tak faham Islam, musuh Islam, dia ambil daripada kultur binatang lembu tadi, dibiarkan dia menjadi daging tiruan. Yang ni yang kita takut sampai pada kita. Nombor satu, pastikan dia adalah halal. Ayam yang diproses, kadang-kadang belum mati, selepas disembelih, dicampak masuk dalam mesin. Maka dia pun lemah di dalam tu, dia mati bukan pasal sembelih, dia mati pasal penin, kena mesin. Nama dia bangkai. Dia kena pastikan dulu, dimatikan dia sembelih, baru kita proses. Nombor satu, kena cari yang halal. Nombor dua, kena cari yang tayyib, tayyibah, baik. Contoh, saya ni penyakit kencing manis. Depan saya ni gula. Halal tak? Halal. Gula bukannya haram. Allah kata cari makanan yang halal dan baik. Gula ni tak baik untuk kesihatan saya.
Ustaz, gula tu halal. Makanlah. Makan betul. Tapi dia tak baik untuk kesihatan saya. Dua syarat nak ambil. Satu halal, satu thayyibah. Habis tu Ustaz takkan nak haramkan gula. Tak, carilah gula yang sesuai dengan badan awak. Yang sesuai dengan buah pinggang awak, yang sesuai dengan daging awak, yang sesuai dengan darah awak. Ciptalah gula yang tak menaikkan darah, yang tak menaikkan bacaan gula, diabetes. Itu maksud dia. Buah durian itu halal, tapi awak adalah pemegang sijil diabetes. Boleh makan setakat seulah, bukan 8 biji. 8 biji dia balun musang king. Orang bertepurau. Naik penin, mata belah kanan, biji mata dia belah Singapura, biji mata belah kiri belah Pulau Pinang. Tak boleh tuan. ICU sekarang ni. Jadi Allah pesan, nak cari makanan, carilah makanan yang halal dan yang baik untuk kesihatan, yang baik untuk kita. Ayak ni halal, tapi gula dia berkilo-kilogram dalam ayak tu. Dia tak baik untuk kesihatan awak. Carilah minuman yang memberikan kebaikan pada buah pinggang awak. Yang ni tuan-tuan, yang kita kena perhebatkan pada masyarakat kita. Sebab tu penganjur kita ni duk buat carnival, buat expo ni, dia nak bagi kepada kita pilihan. Dia nak bagi kepada kita ada benda yang lain yang boleh awak beli, yang boleh awak makan, yang baik untuk awak. Keluaran kita, keluaran masyarakat kita, agama kita yang seagama, dan yang paling penting, yang baik untuk kesihatan awak. Jadi dua benda ni kena ambil tuan-tuan. Nama dia apa? Nama dia halalan thayyibah. Satu benda halal dan satu lagi ialah baik untuk kesihatan. Tuan-tuan, antara masalah saya ialah saya tak boleh tidur. Malam-malam kan tidur Tuan Haji? Oh, tak tidur. Sebab tu saya suka berjalan. Sebab bila saya berjalan, saya boleh tidur dalam kereta. Duduk dalam kereta tak ada 5 minit lena. Tol tak jumpa, terowong pun tak jumpa. Lena. Tapi duduk di rumah saya tak tidur. Dah berapa tahun dah tak tidur. Kadang-kadang mata saya ni naik air bag, air plastik semua ada. Tak boleh tidur. Jadi apa saya buat malam-malam? Kadang-kadang saya tengok YouTube. Saya pasang YouTube dekat TV, bacaan Al-Quran non-stop. Saya ikut dia baca Quran. Kadang-kadang saya buka surah Al-Baqarah ulang 3 juzuk sampai subuh. Hak semayang-semayang tu saya tak cerita lah. Yang kedua, kadang-kadang bila saya tengok baca Quran tu, saya buka pula India Food Street ke Food Street India ke. Tuan-tuan tu, saya buka tu. Saya suka macam-macam cara mereka buat masak mereka. Ada yang pergi duk rendam ayam asam. Dia kacau ayam asam tu dengan asam Jawa lah apa. Dia kacau dengan tangan sampai ke sini. Lepas tu dia turut. Lepas tu dia ambil biskut ke roti apa tu, bulat tengah. Dia celuk-celuk bagi orang makan. Ngok makan. Oh. Ada hari tu saya tengok mereka buat jus. Jus buah mangga. Jus al-tangi wal kaki. Hari ni kita nak pergi ke Mumbai, kita tengok tempat penyedia jus kaki wal tangi. Dia orang letak atas simen lantai punya berkarat berlumut. Mai makcik tu pakai kasut cuar cukang tu. Tu dia pijak. Astaghfirullahalazim. Dia pijak. Keluar air jus tu kok pai buruk.
Meleleh masuk ke sana pula. Pakak duk makan ngap lah. Hang boleh telan. Nak kata apa budaya depa? Tuan-tuan jangan ajak saya pergi India, tobatlah aku tak mau pergi. Ustaz, kita makan dalam hotel Ustaz, bukan tepi jalan. Memang dalam hotel, tapi bila kita order, dia pergi belakang pintu. Ini. Hak tu kat masuk. Mana faham? Tak faham sudah. Ni mekanik punya filem ni. Sebiji tuan-tuan. Lah awaknya kotok sangat. Ampun ni dah fikir panjang kan. Bukan nak kata lah tuan-tuan, dia menceluk dengan tangan-tangan sakit, tangan kiri, tangan kanan. Semuanya dia buat pula. Hak terus tunggu. Yang paling tak boleh lawan tuan-tuan, dia ambil nasi. Boh lauk, boh nasi, boh lauk, boh nasi, gau, boh langsung khabar, makan. Makan pokok tu. Kita ni sekarang ni nak bungkus dengan paper tak boleh. Paper tu ada karbon. Hang boh nasi berkuah pula, hang makan karbon tu. Hang bukan makan nasi. Campuran karbon. Tengok gelang, cincin semuanya ada. Kita di Malaysia ni, hang penyedia makanan tak boleh pakai cincin tu. Gelang hang tak boleh makan. Tak boleh pakai ni. Pakai ni tak boleh, ni salah ni. Depa pula dengan semuanya ada mereka tu dia celup bagus punya Allah. Tapi saya suka tengok. Kadang-kadang saya tunjuk kat orang rumah saya, mama. Sedap mah. Muntah tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan tolong pilih tempat yang kita nak makan. Tolong pilih, tengok orang yang buat kelang tu apa. Di Malaysia ni pun ada yang duk pijak roti dengan kaki tuan-tuan. Yang duk menega putu mayam. Dia tidur atas putu mayam tu, letih. Tuan-tuan pula pergi beli putu mayam. Lemak elok. Gebu. Dia duk uli tuan-tuan, duk keluar hak tu. Hak tikus duk lari ni. Yang Jabatan Penguatkuasa kesihatan sita kilang dia. Ada yang buat bihun. Sebelah kilang bihun tu, kilang babi pula dah. La ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan, kita bersyukur. Dan tuan-tuan di sini gerakkan pengguna bijak ni kena buat dah. Senaraikan mana dia bihun yang bersih halal. Mana dia mi kuning, mana dia mi putih yang bersih dan halal. Mana dia biskut, mana dia roti yang bersih dan halal. Tuan-tuan dah kena keluarkan pamphlet, keluarkan dalam Facebook, keluarkan dalam mana-mana benda supaya orang kita boleh pilih. Kena bagi tahu tuan-tuan. Sebab mereka ni bila tengok kita cuai, bungkusan cantik, tetapi penyediaan cukup menjijikkan. Saya dah pergi dah ke kilang MZ ni. Dah melawak lah daripada depan sampai ke belakang. Dengan saya pun kena pakai plastik sekali kepala ni kena tutup. Kasut kena plastik, balut baju kena balut. Oh sudah, macam kasawan pula saya. Nak pastikan bahawa bersih tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, jangan main-main dengan apa yang masuk dalam perut kita. Jangan main-main dengan apa yang kita sediakan makan. Saya pergi rumah satu orang baru ni. Saya pijak aja. Masuklah ustaz, masuk. Saya pijak buang kasut tu. Tengok ada alas kaki tu penuh dengan bulu kucing. Oh, sudah. Saya tengok 4-5 ekor duk lembek kucing duk tengok saya duk atas lantai. Oh, sudah. Tadi waktu saya turun daripada kereta ada 5-6 ekor kucing duk makan ngap duk makan. Bila saya masuk dalam ruang tamu rumah dia, lagi banyak kucing dan semerbak harum. Ustaz, duduklah. Saya tengok atas sofa dia. Tang manalah aku nak duduk, bulu kucing penuh.
Aku nak balik takut dia terasa. Aku nak duduk sekali lagi aku pula terasa. Saya pijak ni tuan-tuan, kebetulan hari tu saya terlupa pakai stokin. Pijak lantai ni melekit. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mana bela kucing, belalah elok-elok. Jangan sampai jadi kotor rumah. Jangan sampai jadi busuk rumah. Jangan sampai jadi makanan kita penuh dengan bulu kucing. Tu belum masuk lagi nasi lemak, Tuan Haji. Beli-beli bungkus nasi lemak, tengah makan, rambut orang ni tarik-tarik, tu dia uban. Panjangnya, maklum. Sebab tu Islam dia suruh jaga kebersihan. Saya setiap pagi hari Sabtu besok, insya-Allah, saya masak tuan-tuan dalam Facebook saya. Tu dia kepiah punya tinggi. Tak nak bagi rambut jatuh dalam tu. Baju bagi jadi bersih. Sebab kita nak sediakan makan pada orang. Jadi kita minta pada toke-toke restoran, tolonglah bersihkan sungguh. Saya duk tengok dalam Facebook tu tuan-tuan, mereka duk basuh pinggan ni, duk cuci air longkang. Air longkang tu mereka cuci basuh pinggan. Pinggan tu lah buah nasi, habis makan basuh dalam longkang, buah balik. Allah, tuan-tuan. Dia semuanya mempengaruhi kita. Cara penyediaan, tempat disediakan, orang yang membuat makanan, semuanya kita kena jaga tuan-tuan. Pilihlah orang tu. Kalau kita tengok dia kotor tu sah. Saya tulis dalam buku saya lupa nama buku tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dari denai kampung ke pentas dakwah. Saya tulis dalam buku tu. Pengalaman sepanjang saya berceramah berpuluh-puluh tahun. Dalam satu bab dalam buku tu, saya kata saya habis ceramah, saya pergi makan di sebuah warung. Duduk di situ. Kebetulan warung tadi kosong. Pelanggan tak ada. Yang ada peniaga ya. Saya pun duduk, saya minta nasi goreng satu. Tuan-tuan, bila saya duduk, isteri dia mai tanya, nak makan apa? Boh nasi goreng. Saya tengok suami dia, bagus punya tuan-tuan, duk korek hidung. Bagus punya duk korek hidung, orang lain mai. Mi goreng satu, dia tak basuh tangan dia tuan-tuan, dia pergi tarik mi, pam bos sekali. Saya tengok tuan-tuan. Mesti lemak-lemak masin mi tu. Apa salahnya anak korek hidung boleh? Tangan kiri. Lepas hang korek, hang pi basuh, hang pegang. Itu satu. Tuan-tuan, satu hari saya pergi kedai lain pula. Saya nak nasi makan tengah hari. Makan di kedai dia, pergi mengajak jabat. Habis pejabat, singgah makan. Nasi goreng satu kak, nasi goreng satu. Mana abang kak? Abang kat belakang. Tuan-tuan, abang dia mari daripada belakang, rupanya pi tandah. Tak apa, saya tak kata apa. Yang saya tak boleh lupa, atas kepala dia ada seluar dalam. Tuan-tuan faham maksud saya? Dia masuk dalam tandah, dia buka seluar dalam, tak tahu nak sangkut tang mana, dia sangkut tang kepala. Dia pakai balik, terlupa nak pakai seluar dalam, dia jalan pergi kedai tuan. Saya kata, kak, cancel. Assalamualaikum, ni saya bayar. RM5 saya bayar. Baik. Sebab itu, jangan kita menunjukkan kotor, pengotor dalam kehidupan. Lama-lama dia jadi biasa. Jangan tuan-tuan, walaupun dalam rumah kita sendiri, pastikan bersih. Nak bela kucing, silakan, ada tempat dia. Bukan boleh kucing tu pi tengok makanan, pi tituk sekali, pilah sana tompok oi. Kemudian dia pi uli tepung pula. Sekali lagi kucing balik, pilah sana orang nak masak. Tahu berapa banyak bulu kat situ tuan-tuan. Kena jaga sungguh. Walaupun bela kucing tu halal, tapi cara hang bela tu tak kena.
Betul korek hidung tu boleh halal. Tapi lepas hang pegang hidung hang kena basuh. Walaupun hidung kita sendiri. Masya Allah. Yang ni yang orang tak payah beringat. Saya ni alhamdulillah duk joh macam ni lega tu haji ni. Ceramah duk joh ni lega. Dulu saya ceramah kuliah maghrib, duk berkeliling meja saya. Duk rapat-rapat dengar ceramah saya ni. Dulu. Yang saya tak boleh lupa, tengah-tengah duk dengar ceramah, hak depan tu sekali bagi punya korek hidung. Habis jari ni, punya dalam masuk. Saya kata buat dah. Saya lagi nak salam dengan aku pula. Aduh, betul tuan-tuan. Habis ceramah. Ustaz. Tak sambut dosa. Sombong. Kita pun sambut. Teringat hidung dia. Tapi saya fikir lepas ni ramai lagi bersalam. Tak apa. Apa yang penting, kerja sama. La ilaha illallah. Jom tuan-tuan, jaga kebersihan. Kerana kebersihan juga adalah asas di dalam sesuatu yang disebut halal dan thayyibah. Apa benda yang kita nak buat pun kena ada ilmu. Saya nak ceramah ni pun kena ada ilmu. Tetapi kalau saya tak ada adab, saya tak ada akhlak, apa makna ilmu saya? Cara saya nak menyampaikan tu pun kena ada, baru ada manfaat. Kalau saya ada ilmu, ceramah saya duk maki orang balik. Kalau saya ada ilmu, ceramah saya ni menjadikan orang runsing, orang tak suka. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan, duduk dalam dewan ni, kita rasa panas. Macam mana saya nak bagi tuan-tuan jangan balik dalam suasana panas macam ni? Saya kena ceramah satu benda yang menyeronokkan tuan-tuan. Saya tak boleh ceramah, dah lah panas, bunyi macam-macam. Saya ceramah pula slow je. Tuan-tuan, carilah yang halal. Kerana halal itu adalah fardu. Agak-agak siapa tinggal tuan-tuan? Tinggal kerusi saja. Sebab tu kadang-kadang setengah orang dia tak faham. Apa Ustaz Kazim main ceramah duk menyanyi ya. Kalau gitu hang main ganti tempat aku. Layanlah tuan-tuan, peminat tuan-tuan lagi sombong pula. Mai hang duduk di sini, hang kontrol orang yang mana berdiri dah sejam lebih tak terasa pun. Yang mana hak duk tahan kencing sampai sekarang tak kencing. Tu nama dia kebijaksanaan. Kalau hang ada ilmu sekalipun, hang tak pandai deliver pada orang, belum. Serupalah tuan-tuan dengan kita ni pandai buat makanan. Tapi kalau kita tak pandai marketing, tak jalan. Kita pandai dalam bisnes, tapi kita tidak mempunyai kebajikan pada pekerja, lingkup. Kita pandai buat bisnes, tapi kita tak buat kebaikan dengan Allah Ta'ala, lingkup bisnes kita. Susah main-main lah tuan-tuan. Kita kata bisnes aku maju, bisnes aku jalan, tapi zakat tak bayar. Ya, habis. Tak lama tuan-tuan. Saya dah 30 tahun saya berceramah. Macam-macam bisnes yang saya jumpa. Macam-macam bisnes yang saya orang duk ajak saya masuk. Ada yang nama dia umrah. Kali pi betul. Kali kedua dia balon duit orang. Dia ambil duit orang, dia enjoy. Kalau dia ambil duit orang lain, dia lepaskan tim yang pertama, grup pertama pi umrah. Grup kedua duk start dulu, aku cari duit lain pula. Lama-lama sangkut. Saya kata habis lampa. Orang dah percaya ke apa main-main pula. Lalas kena tangkap. Bila kena tangkap dengan polis, saya jadi saksi. Saya pula kena pergi duduk tengok kawat cam mana dia tipu ni. Oh sudah, saya kata. Pak saya mula-mula umrah, saya bawa mereka. Bila pergi 6 bas, mereka mula gelap mata, mereka mula nampak duit orang. Saya kata tak kena, aku tak mau bawa dah. Aku suka apa, aku tak mau campur. Saya tak boleh lupa tuan-tuan, ada satu orang, dia bagi dekat saya duit tebal tu. Tebal tu duit. Saya kata ni duit apa ni? Ustaz pergi Mekah nanti, ustaz bagi dekat dia. Dia tahulah buat apa.
Saya pun dah orang amanah. Nah, ni duit. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bila saya nak balik tuan-tuan, dia bagi sijil tebal tu. Ni sijil apa? Sijil haji, badal haji. Bila masa hang buat haji? Dia kata buat dulu, sijil dulu, buat kemudian. Astaghfirullahalazim. Aku terajang lagi hang lagi kot. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati. Sampai dalam bab umrah, haji pun orang menipu sekarang. Atas nama baik dah, tanah suci, tanah suci, tanah suci. Tapi hati mereka tak suci. Allahu Akbar. Peniaga-peniaga, sucikan hati. Jangan penting diri sendiri. Kadang-kadang kita sama-sama meniaga, hasad dengki. Bila nak jadi elok? Sama-sama syarikat Islam, dengki mendengki. Penting diri sendiri. Macam mana nak berkat? Kadang-kadang kita duk loading barang, kita blok kereta orang lain. Kita tinggal lori kita situ. Orang lain nak masuk tak boleh. Lantak ampalah. Orang lain maki tau. Celaka betul, haram jadah betul, celaka betul. Duk fikir dia seorang aja. Kita ni apa? Orang ni kata haram jadah, orang ni kata celaka, orang ni kata mampu. Lama-lama lingkup. Sebab itu kita nak doa daripada orang ramai. Doa sesama kita. Bila kita meniaga, menyenangkan orang, orang doa untuk kita. Bila kita berniaga, menyenangkan sama-sama peniaga, orang doa untuk kita. Doa inilah yang mahal tuan-tuan. Doa inilah yang kita nak. Tadi kita baca doa awal tahun. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada syaitan dan tentera-tenteranya dalam doa tu. Ya Allah, tolonglah kami dalam amal, perbuatan dan pekerjaan kami. Doa awal tahun tadi kita baca. Setengah orang dia tak faham doa tu, dia amin saja. Tuan-tuan yang saya hormati, saya ada ilmu sikit, maka saya menyampaikan. Bagi orang suka, lama-lama tuan-tuan, ilmu ni akan berkembang. Begitulah dengan orang meniaga. Walaupun sedikit, tapi dia akan mengembang, dia akan bertambah. Bila tuan-tuan jujur dalam perniagaan tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut tentang berniaga, jangan lupa petua-petua untuk jadi kaya. Jadi kaya salah ke? Tak salah. Kaya yang beriman, silakan. Apakah cara nak kaya, Ustaz? Saya selalu sebut, nak jadi kaya ada dua cara. Pertama, ramaikan kawan. Tolong jadi orang yang ramai kawan. Dalam bahasa Inggeris, friends. Alhamdulillah, saya punya Facebook taklah ramai friends. Dekat-dekat 2 juta. Dekat 2 juta. TikTok saya 1 juta lebih ya. Instagram saya 200-300 ribu. Dulu ada Instagram saya yang 1 juta. View, follower dia 1 juta. Tapi bukan saya buat. Saya tak buat. Tu bukan saya punya. Berkali-kali saya cakap. Baru-baru ni yang tukang buat tu main jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya yang buat Instagram Ustaz. Lah, punya lama aku cari hang yang buat. Ustaz, saya datang ni sebab saya nak hadiahkan Instagram 1 juta ni pada Ustaz. Dia nak hadiah pada saya 1 juta followers Instagram. Saya tunggu cukup 1 juta, saya nak hadiah pada Ustaz. Saya kata, hang ni guna nama saya, guna gambar saya, tanpa izin saya. Orang anggap saya tau. Hang tag orang sana, hang DM orang sini. Saya tak tahu apa benda yang hang buat. Bahaya tau.
Oh, dahsyat tuan-tuan. View dia, followers dia 1 juta. Saya kata saya tak mau. Sebab saya tak tahu hang pernah DM siapa, hang pernah tag siapa. Saat lagi kalau hang bagi kat aku jadi admin, orang kata Ustaz Kazim yang DM depa. Aku tak mau. Tutup, saya tak mau. Saya bukan nak glamour, saya bukan nak famous, saya cakap. Saya nak keberkatan. Walaupun hang ramai sekalipun, aku tak mau hang punya. Pasal bukan aku yang buat, hang yang buat. Dan saya tak tahu apa rekod yang hang tengah buat. Berkali-kali saya report tuan-tuan. Tak jalan. Pandai tu budak ni. Kemarin saya tutup lah. Bila minta dia tukar semua email semua, kita tutup. Yang betulnya hak 200, 300 ribu Instagram tu hak tu saya punya. Tuan-tuan yang saya hormati, bila saya ada ramai followers, saya boleh buat macam-macam tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang berniaga di sini, tolong jadikan ramai kawan. Ramai kawan, tuan-tuan akan dapat bisnes dengan senang. Ramai akan bantu kita. Jangan sombong, jangan belagak, jangan riak dalam berniaga. Nombor 1, jom cari kawan sebanyak-banyaknya dalam bisnes. Dan apa jua perbuatan yang tuan-tuan buat. Yang kedua, apa petua nak jadi kaya? Banyakkan sedekah. Ni tuan-tuan nombor 1, sedekah, sedekah, sedekah. Zakat bayar, sedekah bagi. Tengok abang kita tu, tengah duk edarkan kopi ke apa tu. Sedekah ke apa tu? Sedekah. Nampak tuan-tuan tu. Lepas kita minum secawan, RM2 mampu kita tuan-tuan. Free. Alhamdulillah. Tu nama dia sedekah. Jangan duk kedekut. Saya duk kenal MZ ni tuan-tuan ni. Depa ni rajin sedekah. Ada peruntukan khas depa ni. Dengan zakat lah, sahabat zakat lah. Untuk pakai miskin lah, depa ada. Bila kita beli produk depa ni secara tak langsung, kita juga menyumbang untuk orang lain. Mudah-mudahan kita pun jadi kaya tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kedekut untuk bersedekah. Saya tak kata saya rajin sedekah, tapi saya suka. Saya suka tuan-tuan. Semalam saya ceramah di Gemas, di Peda Bukit Pasir ke apa, saya lupa lah. Saya parking kereta bawah garaj. Saya tengok satu makcik, dia meniaga aiskrim. Sebelah dia tu pula meniaga fishball, fish cake lah apalah. Yang budak-budak suka duk cicah sos. Saya pun habis sembahyang isyak tu. Kak, saya nak aiskrim. Saya nak aiskrim coklat, saya kata. Saya nak coklat. Dia pun ambil aiskrim, dia potong halus-halus, buhlah mangkuk kertas. Kak punya ke? Saya ni ustaz weh. Saya franchise ya. Oh, saya pun makan. Bolehlah kau sedap. Saya tengok satu budak, ustaz ambil gambar. Saya pun ambil gambar dengan budak perempuan tu. Saya kata kat dia, "Nah adik, ustaz bagi aiskrim." Allah seronok pergi bagi tahu kat mak dia dapat aiskrim. Saya kata dekat budak-budak hak main ceramah tu, anak-anak, oi budak-budak, mai batok. Ambil aiskrim. Kak, bagi aiskrim kat dia bah. Siapa yang nak makan fish cake, fish ball lah, nugget apa semua, beratok belah sana. Kak, kirakan sekali. Budak-budak tanya, Ustaz belanja ah? Ustaz ada rezeki belanja korang lah. Balon. Saya pun habis naik atas masjid, saya ceramah. Saya tanya dekat PA saya, dah bayar dah duit makcik aiskrim tu? Dah Ustaz. Dah bayar dah duit makcik nugget tu? Dah Ustaz. Berapa ratus kita bayar? Tak banyak Ustaz, 300. Alhamdulillah. Saya pun terus perjalanan pergi ke Melaka. Malam semalam saya tidur di Melaka daripada Gemas. Pagi tadi tuan-tuan, saya pun nak siap nak pergi ceramah di Masjid Negeri Melaka. Nak tukang seluar ni.
Seluar hak pakai semalam ni nak tukar. Saya seluk dalam pokok ni. Ni depa sedekah semalam ni. Tak atas meja. Saya lagi seluk belah sini pula. Lah, ada lagi sedekah. Yang waktu ceramah tu depa bersalam, depa sedekah kat saya buh. Sedekah, ni apa? Duit apa ni abang? Duit ustaz makan. Buh atas sini. Saya lagi makcik tu pula, ustaz. Makcik dah niat nak sedekah ke ustaz. Yang saya dapat duit sedekah tu tuan-tuan, lagi banyak daripada yang saya belanja budak-budak makan aiskrim. Betul kata Nabi, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sebab awak bersedekah. Hak saya sedekah depa makan nugget aiskrim tu RM300 je. Tapi hak dapat ni tuan-tuan, Masya Allah, makcik nu bagi 100, Pak Ji ni bagi 200, orang ni bagi 100,500, lebih dapat kita tuan-tuan. Sebab itu jangan kita rasa bila aku sedekah, aku jadi miskin. Tak. Kadang-kadang Allah ganti sedekah kita dengan wang. Kadang-kadang Allah sedekah kita jadi sihat. Kadang-kadang Allah ganti sedekah kita dapat ramai kawan. Kadang-kadang Allah tolong kita waktu kita susah. Waktu kita susah Allah tolong kita. Lagi mahal daripada duit. Lagi mahal. Saya ceramah di Kuala Lumpur sampai dekat Behrang. Tayar kereta saya pancit. Tengok dekat meter kereta tu pancit. Sudah. Jalan lagi. Berjalan-jalan tak boleh pergi dah. Dia tak boleh pergi dah. Sadar tepi jalan. Masuk dekat sisi minyak. Nak ganti tayar spare mana ada. Tayar jenis tu. Saya pun menung, Allahu Akbar, aku nak pergi mana ceramah ni. Duk tunggu kereta mai angkat, lori angkat. Tiba-tiba lori sampai. Ustaz Kazim. Ya. Ustaz nak mana? Ceramah di Kuala Lumpur. Kereta kenapa? Kereta ni rosak ni apa? Tayar pancit bang. Kalau ustaz nak, saya boleh hantar. Boleh ha? Driver saya tunggu kereta, saya naik lori barang tu, dia hantar sampai KL. Saya duduk depan begini tuan. Pi tempat ceramah naik lori, sampai kat masjid rela tengok. Lori luar. Saya pun, abang, Ustaz Kazim, dalam tuan. Allah hantar lori tuan-tuan. Susah apa? Ni kekuatan bersedekah. Tuan-tuan ingat saya sakit jantung dulu 2016, saya kena serangan jantung tengah duk ceramah 5 hari di hospital Kubang Kerian, HUSM Kubang Kerian. Saya nak balik dah, lepas buat jantung 5 hari saya nak balik. Saya kata dekat driver saya, PA saya, hang pergi beli tiket kapal terbang Kota Baru Subang balik ke Ipoh naik kereta. PA saya kata, ustaz, tak payah beli tiket. Ada hamba Allah hantar pada kita helikopter untuk bawa ustaz balik ke Ipoh. Alhamdulillah. Itu tuan-tuan, ambulans bawa saya ke kaki helikopter di Padang Hospital. Saya pun, kapten dia sambut saya. Saya tanya dekat dia, kapten, orang ni bagi terus helikopter ke bawa saya balik je? Dia kata bawa balik. Orang ingat kan bagi terus, senang apa ni ceramah naik heli. Saya naik, isteri saya naik, PA saya naik, 3 orang belakang. Saya tengok seat dia panjang, seat depan ni pun panjang, hak driver pun panjang. Saya naik, saya sakit dada. Aduh, sakit. Saya tidur tuan-tuan. Saya boleh lunjur dalam tu, dalam seat helikopter tu. Besar tuan-tuan. Kapet di bawah kuning, cushion di atas ni kuning, atas kepala ni pun kuning, semua helikopter tu kuning belakang. Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau saya tak sakit jantung, tak merasa naik helikopter kuning. Jadi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak naik helikopter macam tu, mintalah sakit jantung, insya-Allah. Hak mana faham? Tak faham sudah tuan-tuan.
Kalau tak naik tu kita naik van jenazah lah, insya-Allah. Jadi jom kita sedekah, jom kita senangkan orang, jangan menyusahkan orang, jangan pentingkan diri sendiri, jangan kita nak untung kita seorang, biar untung kita sama-sama, biar rugi pun sama-sama, tuan-tuan. Jadi saya rasa seronok, tuan-tuan, bila tengok Kopi ala Kazim ni. Kopi ala Kazim ni, filem saya pun Zim ala Kazim. InsyaAllah akan keluar. Saya harap kalau Mak Kilau boleh dapat 90 juta, filem saya nanti Mak Silau. Tak tahulah berapa ringgit, tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah. Saya berlakon filem pertama kali jadi hero. Selalu pelakon tambahan je. Kali ni saya berlakon jadi hero, pelakon utama. Tuan-tuan jangan gelak lah. Jangan gelak. Jangan kata bodoh punya ustaz, tak reti berlakon keras ke apa. Memanglah saya bukan pelakon. Dalam filem tu, tuan-tuan, saya main alat muzik saxophone pertama kali. Seumur hidup saya tak pernah main saxophone. Saya kena main saxophone pula. Bodoh betul saya ni. Macam mana nak pegang ni? Tak reti ni. Saya menyanyi lagu apa? Dengar oh jeritan batinku. Lagu tu, tuan-tuan. Lagu P. Ramlee. Jangan gelak lah, tuan-tuan. Ini filem saya. Nama dia Zim ala Kazim. Yang hak mereka buat, MZ buat ni, Kopi Kazim. Kopi ala Kazim. Tak ada gula, tuan-tuan. Jangan takut. Sebab saya yang bagi apa nama, saya kata saya ni kencing manis. Saya tak mau kopi ni ada gula. Hang buat. Mereka buat, tuan-tuan, memang tak ada gula putih. Bagus, tuan-tuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni, saya ucap tahniah pada penganjur. Walaupun tuan-tuan ni panas, duduk berdiri pula, tuan-tuan tak jemu-jemu. Dengar sampai habis. Saya ucapkan selamat menyambut tahun baru Hijrah. Mudah-mudahan tahun ini kita bawa perubahan. Kalau tak boleh ubah banyak pun, ubah sikit. Apa yang sikit? Kalau dulu kita sembahyang ambil yang wajib je. Kalau boleh, bermula tahun ini aku nak ambil yang sunat dalam sembahyang. Doa iftitah, baca ayat lazim. Kalau dulu aku sembahyang subuh lain, isteri aku sembahyang subuh lain. Mulai besok kita niat tahun baru 1444, aku nak sembahyang subuh berjamaah dengan isteri dan anak-anak aku. Tak pun di masjid. Kalau dulu aku ni suka panah baran, aku suka pemarah. Tahun ini aku nak jadi orang yang sabar, orang yang tak marah-marah. Kalau tahun lepas aku sombong, tahun ini aku nak jadi orang rendah diri. Kalau tahun lepas aku membazir, tahun ini aku nak berjimat. Aku tak nak buat pembaziran. Tak boleh ubah yang besar, kita ubah yang kecil-kecil pun jadilah. Mudah-mudahan tahun 1444 menjadi yang terbaik pada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.